Maaf, ada masalah teknikal sikit. Okey. Okey, kemudian kita sambung semula pada seterusnya, pada muka surat 93 dan seterusnya. Okey. Pada muka surat 93, okey, pasal Muslim tak boleh bunuh Muslim. Okey. Kemudian pada muka surat yang ke-94 dia bagi tahu yang di sini ada penggabungan ayat perang, taujih perang dan juga taujih hijrah. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Maka tak sama orang Muslim dengan orang bukan Muslim. Orang Muslim yang pergi berjihad dan yang Muslim yang duduk saja. So ni beza. Kemudian memang ada satu part dalam juzuk 5 ni yang beritahu yang kena hijrah daripada kafir, negara kafir harbi yang tepu, yang tak boleh buat ke Mekah. So mereka berada lama di Mekah dan Islam tak berkembang. So mereka perlu pergi ke satu negara yang boleh mereka menyebarkan dakwah Islam tu dengan lebih terbuka. Sebab tu mereka pergi ke Madinah. Dan memang dalam ni memang disebut tentang kewajipan. Contoh pada 97 tu, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Memang dia betul. Sebenarnya innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sebenarnya malaikat tu mencabut nyawa-nyawa mereka tu, mencabut mereka yang belum hijrah tu, dan digelarkan zalimi anfusihim. Mereka ni zalim kepada diri mereka sendiri sebab mereka tak pergi berhijrah sekali dengan Nabi. So mereka ni tergolong berada dalam negara harbi, Muslim yang berada di Mekah ketika itu yang tak boleh nak buat apa-apa. So mereka perlu pergi kan. Okey. Kemudian dia menceritakan tentang 95 menceritakan tentang ayat perang, tentang solat perang, solat khauf. Ada yang berdiri, ada yang solat. Ada yang berdiri menjaga dan juga ada yang solat. So ni menunjukkan satu keanjalan dalam solat. So solat kena buat. Solat still kena buat, tapi ada aspek anjal. Boleh qasar, boleh jamak, boleh solat khauf. Itu benda yang ni. Okey. Benda yang menarik dalam solat dia, satu benda yang sangat-sangat tegas tetapi perlu dilakukan dalam apa cara sekalipun. Itu dia punya kehebatan solat. Okey. Dalam surat 96 ini adalah kisah yang disebut bila disebut sebagai keadilan sosial, pada ayat ke-107, wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawana athima, sehinggalah wa may yaksib isman fa inna ma yaksibuhu ala nafsi. Bukan wa may yaksib wa may yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Kalaulah orang tu membuat satu masalah, maka dia kembali padanya, bukan pada orang lain. Dan barang siapa yang membuat kesalahan atau dosa kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah melakukan satu kebohongan dan dosa yang nyata. Baik. Ini adalah satu kisah yang menarik, ketika mana ada seorang Yahudi yang dituduh mencuri. So orang yang tuduh tu adalah Ansar. So seorang Ansar ni dia menuduh seorang Yahudi mencuri baju perang umat Islam. So kat sini ada konflik. So macam mana Nabi dah buat hatta, sehingga kan sebenarnya Nabi pun dah umumkan bahawa Yahudi tu adalah pencuri ni, Tapi lepas silap umum balik dan memang dibalas balik Ansar tu. So Ansar tu dia dibalas balik dia punya kejahatan. Kisah dia panjang dan detail, tapi the point is adalah ketika berlaku macam ni, ketika berlaku isu ni, Ansar ni adalah mereka yang mereka tak faham Islam sangat, akan tetapi mereka still nak tolong Nabi. So mereka adalah insan yang mulia, dan Nabi memang terhutang budi dengan orang ni, berlawan dengan Yahudi yang memang sentiasa mencucuk Nabi daripada belakang. So sepatutnya logiknya memang Nabi bantai orang Yahudi ni, tapi tak. Sebabkan perlu tahkumu bil adl, perlu menghukum dengan adil. So Nabi menghukum seorang Ansar ni, sebabkan sebab dialah yang buat jahat, dialah yang ambil baju perang si umat Islam ni, dan bukan Yahudi ni. Yang ni so sehinggalah pada ayat yang ke-115, wa may yushakkiki rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan dikatakan orang yang mencuri, orang yang
orang Ansar yang musyrik tu, dia keluar daripada Islam dan dia murtad. Kalau baca dia punya tafsir ni, dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenarannya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, so kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukan itu, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. So orang tu dia, bila dia dah keluar Islam, maka dia dah murtad lah, dan Nabi tak layan dia. Okay, kemudian ceritakan tentang kembali kepada kaum muslimin kan. Walazina amanu wa amilus salat, kalau pada muka surat 98 pada ayat yang 1 2 3 kan. Laisa ba amanikum wala amani ahli kitab wa man ya'mal su'an yujza bihi wala yajidillahu min dunillahi waliyan wala nasira. Ni menceritakan tentang Yahudi pun nak kata dia baik kan, yang orang Nasrani pun nak cakap dia ni baik kan. Islam pun memanglah kita ni baik kan, tapi sebenarnya tak ada, bukan tak ada isu benda tu. Kalau dalam ayat seterusnya memang dia beritahu wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna jannah. Ayat ni memang dia menafikan orang Yahudi itu baik ke tak baik ke. Syarat nak diterima amalan adalah wa huwa mu'min kan, wa huwa mu'min wa may ya'mal minas solihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. So biar ada orang kan, laisa ba amanikum, bukanlah kita punya angan-angan yang sama dengan orang kan. Asalkan kita buat baik dan kita beriman, maka beriman, dia kena beriman dulu dan buat baik, maka ketika itulah baru boleh masuk syurga kan. Kemudian berlakulah peningkatan ataupun diangkat semula kaum wanita ni saftu wa nakafin nisa, so ini imra'atun khafat min ba'liha nusuzan kan. Kemudian ada ayat yang ke 130, wa in yatafarraqu yughnillahu kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima kan. Kalaulah mereka berpisah antara suami isteri pun adalah juga dibincangkan. Dia membincangkan tentang kaum muslimin, khusus pada wanita ketika itu kan, yang tak dilayan baik, tapi dalam ni memang ada kan, dan mereka minta fatwa kepadamu tentang perempuan kan. Perempuan pun diberi fatwa kan. So benda yang tak ada dalam jahiliah ketika itu. Okay, kemudian kita masuk pada kan, dan kemudian pada Nakbirah pada muka 100 kembali kepada kisah orang munafik kan. Ayat yang ke 138. Ini memang dua muka ni memang menceritakan tentang munafik. Dia menceritakan tentang munafik yang diberi azab. Kemudian 139, inilah mereka menjadikan orang kafir itu sebagai pelindung kan. Sebenarnya kisah ni semua adalah berlaku pada kisah perang Khandaq kan. Seperti mana ayat yang awal yang saya buat tadi, berlaku dalam perang Khandaq. Yahudi meminta tolong musyrik dan juga munafik menolong geng Azab pula untuk melawan Nabi daripada dalam. So daripada dalam Mekah tu, daripada dalam Madinah tu ketika perang, so Nabi perlu lawan Yahudi dan juga munafik. Yang kat luar pun, yang di seberang parit tu ada orang musyrik. Inilah ayat dia kan. Kemudian kita kembali pada ayat 140. Pertama sekali mereka ni meminta bantuan orang kafir. Kemudian 140, mereka ni sami'tum ayatillah, mereka ni mendengar ayat Allah, tapi mereka kafir, mereka tak dengar, dan juga mereka mempermainkan kan. So innallaha jami'un, Allah masuk semua munafik kafir semua pada neraka jahanam. Lepas tu seterusnya pada surat yang terakhir, innal munafiqina yukhadi'un Allah kan. Mereka ni menipu Allah kan. Dan kemudian kalau mereka solat dalam keadaan malas kan. Kemudian mereka muzabzabina baina zalika haula'i wala ilaha ula kan. Mereka ni terombang-ambing kan. So lagi sekali Allah ada penegasan, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin kan. Kemudian seterusnya, innal munafiqin fi darkil asfali minan nar wa la tajid lahum nasira. Allah alam. Baik, itu secara keseluruhan apa yang berlaku dalam Nuzul 5 kan. Mula-mula kisah Nabi, mula-mula kisah muslimin, kemudian munafik, kemudian munafik yang dalam munafik luar Madinah dengan munafik kat dalam Madinah. Kemudian
kena perang, kemudian disuruh hijrah pasal Islam, kemudian tentang ayat-ayat fatwa-fatwa perempuan, kemudian pasal Yahudi, dan kemudian pasal munafik. So inilah kiranya gambaran juzuk 5. Dan kalaulah anda masih lagi sempat nak mengulang juzuk 5 tu, bolehlah cek-cek belik-belik dan apa yang berlaku. Dan apa yang kita faham dan apa pengajaran yang boleh kita dapat daripada juzuk 5 ni adalah macam mana Nabi mengurus negara ni memang bukan mudah. Diperlukan segala kemahiran untuk melawan, untuk meningkatkan umat Islam pada satu sudut, dan juga untuk melawan tomah-tomah jahiliah yang berada pada saf munafik, musyrik dan juga Yahudi ketika itu. Dan memang Allah tolong dan memang Allah tolong muslimin ketika itu untuk melawan mereka ni. Moga-moga cuma yang kedua, moga-moga kita membaca juzuk surah-surah Madani ni dengan satu gambaran yang beginilah, macam mana Nabi nak membina negara. So tak adalah kita membaca dalam keadaan yang berlalu begitu saja. So moga-moga kita mendapat sedikit gambaran. Apa yang saya nak tunjukkan adalah gambaran situasi, gambaran macam mana gambaran surah Madani yang dalam surah Madani lah. So wallahu alam, itu saja daripada saya. Yang buruk itu semua datang daripada saya, yang baik datang daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.